Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Baiklah, hari ini kita sambung ulang kaji pelajaran Muamalat, pelajaran yang keempat, tajuk Al-Luqatah. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah murid-murid, buka kitab muka surat 19. Okay, kita lihat pengertian Al-Luqatah. Pengertian Al-Luqatah dari segi bahasa bermakna barang yang dijumpai atau yang tercecer. Dari istilah pula, iaitu barang yang dijumpai tetapi tidak diketahui pemiliknya, atau barang yang hilang daripada pemiliknya, sama ada disebabkan oleh tercecer daripadanya atau lalainya, atau seumpamanya, seperti lari daripadanya atau ditinggalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang berarti, dan hendaklah kamu tolong-menolong atas perkara kebajikan dan perkara yang membawa kepada takwa. Seterusnya kita lihat hukum memungut Al-Luqatah. Hukum memungut Al-Luqatah terbagi kepada dua. Yang pertama hukumnya sunat dan yang kedua hukumnya makruh. Yang dihukumkan sunat iaitu sunat mengambil luqatah bagi seseorang yang yakin dirinya boleh bersifat amanah dan dia bimbang barang tersebut tidak dapat ditemui semula oleh pemilik asalnya. Dan hukum makruh, maksud hukum makruh di sini iaitu makruh mengambil luqatah sekiranya bimbang dirinya akan berbuat khianat dengan mengambil terus barang tersebut. Maksudnya di sini, orang yang menjumpai itu tidak memulangkan barang tersebut kepada pemilik asalnya. Sekiranya luqatah itu dipungut oleh orang fasik atau murtad atau kafir yang terpihara darahnya, iaitu bukan kafir harbi, hendaklah diambil luqatah itu daripadanya dan diserahkan kepada seseorang yang adil. Maksud adil di sini iaitu adil ialah orang Islam, baligh, merdeka dan tidak merosakkan maruahnya pada adat yang zahir. Sekiranya luqatah itu dipungut oleh kanak-kanak atau orang gila, hendaklah diambil luqatah itu daripadanya dan diserah kepada walinya. Walinya bertanggungjawab untuk mengiklankannya dan diserahkan kepada keduanya jika tiada yang menuntutnya. Wajib walinya doman, iaitu menggantikan luqatah yang rosak sekiranya cuai, daripada mengambil luqatah itu dari tangan keduanya. Bagaimana pula hukum mengadakan saksi? Hukum mengadakan saksi sewaktu memungut al-luqatah adalah sunat, supaya yang pertama mengelakkan diri dari perbuatan khianat dan tidak amanah. Dan yang kedua, mengelakkan waris pemungut dari mendakwa bahawa barang itu adalah harta pusaka. Baiklah murid-murid, kita lihat kategori barang luqatah. Kategori barang luqatah terbagi kepada dua, iaitu jenis haiwan dan bukan jenis haiwan. Jenis haiwan pula terbagi kepada dua. Yang pertama,
selamat dari binatang buas. Maksudnya di sini, tidak harus memungut haiwan yang boleh mempertahankan diri dari binatang buas yang kecil dengan kekuatannya seperti unta, kuda, kerbau dan lembu. Begitu juga haiwan yang boleh mempertahankan diri dengan kelajuannya seperti arnab dan burung merpati jika dijumpai di padang pasir atau hutan atau belukar. Dan harus memungut luqatah jika dijumpai di bandar atau di kampung, kerana kebiasaannya haiwan tersebut tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri. Walau bagaimanapun, tidak harus memungutnya dalam keadaan terdapat kemungkinan besar pemiliknya memang sengaja melepaskannya untuk mencari makanannya sendiri atau akan dijumpainya semula oleh pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, haiwan yang tidak selamat daripada binatang buas, iaitu harus memungut haiwan yang tidak boleh mempertahankan diri dari binatang buas yang kecil seperti kambing, anak kerbau, anak lembu atau seperti kerbau yang sakit secara mutlak untuk mengelak daripada orang yang khianat dan dari binatang buas. Dan jika dipungut dengan tujuan untuk dimiliki, hendaklah diiklankan terlebih dahulu dan bolehlah dimiliki jika tidak dituntut oleh tuannya atau dijual dengan izinnya atau dengan izin hakim dan dibayar harganya jika dituntut pemiliknya. Kita lihat kategori yang kedua, iaitu jenis bukan haiwan. Yang pertama, harus memungut luqatah selain binatang, seperti wang, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, jika barang itu jenis mudah rosak seperti makanan, hendaklah dipilih sama ada dijual dengan izin hakim dan disimpan nilainya, iaitu wang hasil jualan, kemudian diiklankan untuk dituntut pemiliknya, atau dimiliki ketika itu juga lalu dimakan. Dan sekiranya barang itu jenis makanan yang boleh tahan lama dengan sebab diusahakan seperti ikan atau daging yang boleh dikeringkan, jadi ikan kering contoh, hendaklah diusahakan atau diupah orang lain dan dijual dengan izin hakim. Seterusnya kita lihat tujuan memungut al-luqatah. Yang pertama, dipungut dengan tujuan untuk menjaganya selama-lamanya. Jadilah luqatah itu barang amanah. Qadi wajib menerimanya jika diserahkan kepadanya. Tidak wajib mengiklankannya. Yang kedua, jika dipungut dengan tujuan khianat, jadilah dia domain, iaitu penjamin dan tidak harus memilikinya. Jika dipungut tanpa tujuan untuk diiklankan dan kemudian dimiliki sekiranya tiada yang menuntutnya, jadilah barang itu barang amanah dalam masa pengiklanan. Dan yang keempat, jika dipungut tanpa tujuan, jadilah barang itu amanah ke atasnya dan harus dimiliki dengan syarat-syaratnya. Baiklah murid-murid, apakah tindakan kita setelah memungut al-luqatah? Okey, yang pertama, hendaklah kita mengenal pasti jenisnya, sifatnya, kadarnya, bilangannya dan sebagainya yang diperlukan untuk dikenalinya. Contoh, kita jumpa dompet duit. Kita kena lihat, kena kenal pasti jenisnya. Dompet duit tu jenis apa? Sifat dia macam mana? Besar ke kecil?
Lepas tu kita kena lihat, kalau kena tengok, kena buka dalamnya ada tak duit. Kalau ada, berapa nilai dia, berapa kadarnya. Okay, selepas itu kita iklankan di tempat orang ramai. Seperti di masjid-masjid, di pasar, ataupun di tempat-tempat ditemui luqatah. Kita kena war-warkan, kena umumkan. Siapa, contohlah, siapa yang ada kehilangan dompet duit. Tapi kita tak bolehlah sebut. Dompet duit jenis apa, nilainya berapa, tak boleh. Dan tempoh pengiklanan selama setahun mengikut adat. Berapa kekerapan pengiklanan? Dalam Islam telah memberi garis panduan untuk kita mengiklankan barang luqatah. Yang pertama, diiklankan setiap hari 2 kali. Pagi sekali, petang sekali, selama 1 minggu. Yang kedua, kita iklankan sehari sekali, selama seminggu. Maksudnya kalau iklan pagi, sekali, selama 1 minggu atau 2 minggu. Yang pertama tadi 2 kali, 1 hari 2 kali. Yang ini 1 hari sekali, selama 1 minggu. Yang ketiga, diiklankan sekali atau 2 kali seminggu, selama 7 minggu. Dan kemudian diiklankan sebulan sekali, sehinggalah setahun. Bagaimana cara untuk mengiklankan? Yang pertama, sunat menyebutkan hanya sebahagian sifat-sifat luqatah. Contoh kita tadi jumpa beg duit. Kita hanya sebut sebahagian. Okey. Contoh, kita sebut sifatnya beg duit atau dompet duit. Kita tak boleh sebut keseluruhan. Sebab bila sebut keseluruhan, nanti orang yang khianat dia akan menuntut barang tersebut yang mengatakan barang itu adalah milik dia. Yang kedua, dilarang menyebut sifat-sifat luqatah keseluruhannya bagi mengelak penipuan. Seperti mana yang Ustaz cakap tadi. Seterusnya kita lihat pemilikan luqatah oleh pemungutnya ataupun orang yang menjumpai luqatah tersebut. Setelah dilaksanakan proses pengiklanan, luqatah hanya boleh dimiliki setelah dilafazkan pemiliknya, seperti tamallaktu, aku memiliknya. Yang kedua, sekiranya dituntut kembali oleh pemilik asal, hendaklah wajib memulangkan semula barang tersebut beserta tambahan atau lebihannya, seperti kambing yang telah beranak. Contohnya, pemungut luqatah jumpa seekor kambing. Dia pun bela sampai kambing tu bunting dan beranak. Selepas itu dituntut oleh tuan punya luqatah. Jadi yang memungut wajib memulangkan semula kambing tersebut dengan anak-anak kambing sekali. Yang kedua, wajib membayar imbuhan di atas kekurangan setelah dimiliki. Contohnya kita jumpa duit, kita dawarkan tak ada nuntut, kita pun belanjakan. Ada pula yang nuntut. Jadi kita kena pulangkan balik duit tersebut, ganti rugi yang telah kita gunakan. Contoh kita jumpa 10,000, kita dah pakai 2,000. Jadi kita kena pulangkan 8,000 dan ganti 2,000 yang telah kita gunakan. Dan yang ketiga, wajib diganti jika luqatah telah binasa atau dibayar nilainya. Sekiranya barang luqatah itu telah binasa, telah rosak ataupun telah habis. Contoh kita jumpa makanan, dah habis kita makan. Kita kena ganti dengan nilai tersebut.
Bagaimana pula dakwaan sebagai pemilik asal luqatah? Setelah kita war-warkan, kita iklankan, ada yang datang nuntut. Yang barang itu adalah barang dia, milik dia. Okey, yang pertama, harus menyerahkan luqatah jika dijelaskan sifat-sifatnya. Contoh dia hilang kambing. Kena jelaskanlah sifat dia. Kambing ni jenis apa, jenis kambing apa. Jantan ke betina. Warna apa. Dan sebagainya. Kalau betul, tepat apa yang dijelaskan itu adalah sifat-sifat kambing yang dikatakan miliknya, maka harus kita serahkan. Yang kedua, tidak boleh menyerahkan luqatah jika tidak dijelaskan sifat-sifatnya tanpa mengemukakan saksi. Jadi, pemilik asal kena bawa saksi, menyatakan bahawa luqatah itu adalah miliknya. Dan yang ketiga, jika ada orang lain yang mendakwa sebagai pemilik sebenar luqatah dengan membawa saksi, setelah diserahkan luqatah kepada pendakwa pertama, hendaklah dipindahkan pemilikan itu kepada pendakwa yang kedua. Contoh, setelah kita iklankan, datang orang A, dia mengatakan barang itu adalah barang dia. Jadi kena jelas. Jadi orang A yang mendakwa barang itu, dia telah menjelaskan sifat-sifatnya. Sebelum kita serahkan luqatah itu kepada pemilik A, datang pendakwa ataupun pemilik yang kedua. Tapi pemilik yang kedua datang dengan membawa saksi yang mengatakan luqatah itu barang dia. Jadi keutamaan kita menyerahkan luqatah kepada pemilik yang kedua yang telah membawa saksi. Dan ada sekali kita lihat hukum memungut al-luqatah di tanah haram. Yang pertama, tidak halal memungut luqatah di tanah haram kecuali dengan niat menjaganya. Maksudnya di sini, bila kita jumpa luqatah di tanah haram, kita tak boleh ambil. Kecuali kita niat nak jaga dia. Yang kedua, tidak boleh memilikinya walaupun setelah berlalu beberapa tahun. Kita dah warkan, dah iklankan, tapi tak ada yang nuntut. Kita tetap tak boleh ambil ataupun memiliki luqatah tersebut, walaupun telah bertahun-tahun. Dan yang ketiga, wajib mengiklankannya sepanjang tahun. Kena iklankan sepanjang tahun. Setiap tahun kita kena iklankan siapa punya luqatah. Baiklah murid-murid, kita dah selesai tajuk pelajaran yang keempat. Tajuk al-luqatah. Jadi Ustaz harap apabila kita menjumpai luqatah, kita tak boleh terus memiliki barang tersebut. Kita kena iklankan, kita kena war-warkan dalam tempoh-tempoh yang telah dinyatakan tadi. Dan setelah tiada yang menuntut, barulah kita boleh memilikinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.